Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 2, unit 16, Alamku Sayang. Okay, sebelum kita pergi jauh lagi, saya akan terang dulu. Apa itu alam? Ya, alam ialah bumi dan segala yang terdapat di permukaannya. Segala yang ada di langit dan di bumi. Segala yang ada ini adalah ciptaan Allah dan ilmu-ilmu pengetahuan tentang keadaan alam seperti cuaca, penduduk, persekitaran setempat tu macam mana keadaannya. Itu kita panggil alam. Contoh mudah lagi macam dekat rumah kamu, alam persekitaran kawasan rumah kamu, tanahnya rata, segar, banyak tumbuh-tumbuhan. Jadi apa-apa yang ada dekat tempat, dekat bumi, itu adalah dipanggil alam. Seterusnya, kita lihat apa yang kita akan belajar pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar yang pertama iaitu mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan kata. Sekejap lagi saya akan terangkan. Dan yang kedua adalah kata majmuk. Yang ketiga adalah kata ganda. Dan yang terakhir, kita lihat apakah latihan yang kamu perlu siapkan. Baik. Kita sambung dengan pembelajaran kita iaitu yang pertama, mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan kata. Kamu semua boleh buka buku teks jilid 2, muka surat 25. Mari kita baca teks bersama-sama. Gembira di Tasik Biru, Sarawak. Pada cuti persekolahan yang lalu, Ilis dan keluarganya berkunjung ke Tasik Biru, Sarawak. Jadi Tasik Biru ni terletak di Sarawak. Mereka melihat ramai tetamu bersenam dan berjoging di sekeliling taman. Taman Tasik ini sungguh indah dan bersih kerana dijaga dengan ketatnya. Orang ramai tidak memetik pokok dan memijak rumput. Sampah dicampak ke dalam tong sampah dengan cermatnya. Udara di Tasik Biru bersih dan sihat. Sejuk mata memandang air tasiknya yang keruh dan tidak tercemar. Malah, pokok-pokok di sekeliling tasik ini tumbuh menghijau dan segar. Ilis dan ibunya berasa rimas. Walaupun taman ini dikunjungi ramai, tetapi kesegarannya tetap dipelihara. Jadi apa yang kita baca tadi tu, dia terdapat penggunaan kata yang tidak tepat, yang tidak sesuai. Jadi tulisan yang berwarna merah ini kita perlu tukarkan dengan ayat itu perkataan yang lebih sesuai dan tepat. Jadi kamu perlu edit dengan menggunakan penggunaan kata yang sesuai. Kita tengok yang pertama ni, tetamu. Tetamu ni tidak sesuai digunakan untuk situasi ini. Tetamu ni selalunya kita gunakan untuk situasi di rumah, tetamu datang di rumah, ataupun majlis. Jadi kalau macam tempat-tempat awam ni kita sesuai guna pengunjung. Contoh lagi, contoh kamu pergi ke Zoo Taiping. Kamu adalah pengunjung, bukannya tetamu di Zoo Taiping, tetapi pengunjung di Zoo Taiping. Jadi kita guna mereka melihat ramai pengunjung bersenam. Jadi kita guna gantikan tetamu kepada pengunjung. Seterusnya kita lihat garis merah yang seterusnya ialah ketatnya. Ketatnya apa ayat yang sesuai? Taman Tasik ini sungguh indah dan bersih kerana dijaga dengan ketatnya. Ketatnya tidak sesuai, jadi kita gantikan dengan rapinya. Rapi ni maksudnya lebih kemas lah. Lebih kemas, lebih baik tersusun. Itu maksudnya rapi. Jadi kita tukarkan ketat kepada rapi. Seterusnya,
Orang ramai tidak memetik pokok dan memijak rumput. Okey, pokok ni salah. Okey, kita tak boleh guna memetik pokok. Kata kerja untuk pokok ni tidak sesuai untuk memetik. Selalunya kita guna apa untuk petik? Ya, kita guna bunga. Kita memetik bunga, bukannya memetik pokok. Kalau pokok ni selalunya kita guna kata kerja menebang. Menebang pokok kan? Tak guna memetik. Jadi kita tukarkan pokok kepada bunga. Okey, seterusnya. Sampah dicampak ke dalam tong sampah dengan cermatnya. Okey, nampak? Campak. Ni adalah perkataan yang salah. Kita perlu tukar. Apa yang sesuai? Ya, kita tukar dengan buang. Okey, ni selalu kita buat ayat ni. Sampah dibuang ke dalam tong sampah. Nampak? Kalau campak ni untuk tindakan yang tidak cermat. Campak ni terus baling kan, buang. Jadi kita guna perkataan buang. Okey, campak ditukar kepada buang. Okey, seterusnya. Udara di Tasik biru, bersih dan sihat. Okey, untuk udara, okey, tidak sesuai kalau kita guna sihat. Sihat ni selalunya kita gunakan untuk penggunaan untuk orang tu. Macam Alia tidak sihat. Kan? Jadi kita tak sesuai guna sihat untuk udara. Jadi kita gantikan sihat ini kepada segar. Okey, tukarkan. Nyaman. Nyaman. Tukarkan sihat kepada nyaman. Okey. Udara di Tasik biru, bersih dan nyaman. Segar pun boleh, nyaman pun boleh. Jadi masukkan kat sini nyaman. Itu perkataan yang sesuai, nyaman. Okey. Sejuk mata memandang air Tasiknya yang keruh. Kita dah lihat dah sejuk mata memandang air Tasik ni. Tengok sejuk ni maksudnya air Tasik tu baik, tapi dia guna perkataan keruh pula. Dah lah tidak tercemar tapi guna perkataan keruh. Salah. Jadi kita tukarkan keruh ini kepada jernih. Air yang jernih ni adalah air yang tidak tercemar. Jadi kita tukarkan keruh kepada jernih. Okey, seterusnya. Rimas. Ilis dan ibunya berasa rimas walaupun taman ini dikunjungi ramai tetapi kesegarannya tetap dipelihara. Benda yang dah dipelihara, okey, alam yang dah dipelihara, mana boleh nak rimas kan? Jadi apa perkataan yang sesuai? Ya, perkataan yang sesuai adalah selesa. Ilis dan ibunya berasa selesa walaupun orang ramai tapi kesegarannya. Apa perkataan yang sesuai? Ya, keindahannya tetap dipelihara. Okey, ini rasa selesa lah. Walaupun orang ramai tapi keindahan Tasik biru ni tetap dipelihara. Jadi dia rasa selesa ataupun rasa bangga. Okey, walaupun orang ramai tapi orang ramai ni ada perasaan yang sayangkan alam sekitar. Jadi sebab itulah tajuk kita ni alamku sayang. Kalau kita sayang persekitaran kita, tempat kita, apa-apa yang diciptakan oleh Allah kepada kita kan, tasik, sungai, kalau kita sayang kita kena pelihara, tak bolehlah buang sampah merata-rata. Okey, itu contoh adalah mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan kata. Jadi kita kena tukarkan perkataan yang salah pada perkataan yang betul. Okey, seterusnya kita lihat kata majmuk. Okey, kamu semua boleh buka buku teks jilid 2 muka surat 27. Okey, muka surat 27 ni adalah berkaitan dengan kata majmuk. Apa itu kata majmuk? Kata majmuk ialah gabungan dua kata dasar. Kata dasar ni kita dah belajar dah sebelum ni. Sekejap lagi saya akan terangkan lagi. Gabungan dua kata dasar atau lebih untuk menghasilkan satu kata baru. Okey, ataupun bahasa mudahnya adalah kata majmuk ialah dua perkataan. Okey, dua perkataan iaitu kata dasar ataupun kata tunggal. Okey. Kata dasar ni apa? Kita belajar sebelum ni. Kata dasar ni adalah perkataan yang tidak dicampur dengan kata imbuhan awalan ke akhiran ke. Dia sendiri-sendiri, perkataan sendiri-sendiri. Okay, jadi dua perkataan ni dia digabungkan menjadi satu ayat ataupun satu perkataan yang baharu. Okay, contoh kita tengok kat sini. Surat 27 tu, okay, tong sampah, nampak? Kata dasar yang pertama adalah tong. Kata dasar yang kedua adalah sampah.
Okey, bila tong ditambah dengan sampah jadi tong sampah. Jadi tong sampah ni adalah dipanggil sebagai kata majmuk, iaitu kata yang baharu. Okey, kata yang dibentuk. So dia jadi tong sampah. Seterusnya plastik. Kata dasar yang pertama adalah plastik. Nampak tak ada ke imbuhan kat sini? Keplastikan ke? Tak ada kan? Jadi kata dasar ni tak ada imbuhan apa-apa. Dia kata tunggal. Dia sendiri-sendiri. Okey, plastik tambah dengan sampah. Kata dasar yang kedua sampah. Jadi plastik, sampah. Okey, botol. Kata dasar yang pertama botol. Kata dasar yang kedua ialah air. Jadi bila ditambah jadi botol air. Okey, kata dasar seterusnya. Okey, kata dasar yang pertama jam. Kata dasar yang kedua tangan. Okey, bila dicampur menjadi kata jam tangan. Kata majmuk jam tangan. Kata majmuk ni maksudnya banyak. Okey, banyak. Okey. Lebih daripada satu lah. Okey, seterusnya kata dasar seterusnya air ditambah dengan terjun. Jadi air terjun. So itu adalah contoh kata majmuk, iaitu dua kata dasar ni ataupun lebih digabungkan dan menjadi satu perkataan yang baru, yang baharu. Okey, contoh lain lagi apa? Jam tambah dinding. Jadi jam dinding. Okey, buku. Okey, buku yang kamu sedang pegang sekarang ni, buku ditambah dengan teks, iaitu buku teks. Tu contoh. Contoh lagi. Buku cerita. Okey, buku ditambah dengan cerita, buku cerita. Okey. Kotak. Okey, kotak. Kata dasar yang pertama, kotak ditambah dengan pensel. Okey. Pensel tu kata dasar yang kedua. Jadi kotak, pensel. Okey, kata majmuk adalah kotak, pensel. Sini senang sahaja. Kata majmuk ni, kamu perlu tambahkan dua perkataan, iaitu dua kata dasar ataupun lebih dan dijadikan sebagai kata majmuk. Okey, seterusnya kita tengok kata ganda. Okey, kata ganda. Sebelum kita tengok tu, saya nak kamu buka muka surat 28. Okey, kita baca dulu teks ni sebelum saya terangkan apa itu kata ganda. Okey. Parkir di Hutan Lipur, Bukit Wang, Jitra, Kedah. Okey, Hutan Lipur, Bukit Wang terletak di Jitra, Kedah. Okey, mari kita baca bersama-sama. Pengunjung-pengunjung tidak dibenarkan memandu masuk kenderaan masing-masing ke Hutan Lipur Bukit Wang. Peraturan ini bagi memastikan kawasan Manimanda di Bukit Wang bebas daripada pencemaran asap. Asap daripada kenderaan yang lalu lalang di situ telah dikenal pasti sebagai satu daripada punca pencemaran di kawasan Hutan Lipur Bukit Wang. Penduduk tempatan telah bersama-sama membina tempat parkir di luar kawasan Hutan Lipur Bukit Wang. Aktiviti gotong royong itu mengambil masa berbulan-bulan, tetapi hasilnya amat membanggakan. Penat lelah para penduduk sudah berbalas. Kini kawasan Bukit Wang bebas daripada asap kenderaan. Udara di situ semakin bersih dengan pepohon menghijau. Beburung dan rerama terbang dari dahan ke dahan. Ikan-ikan kecil berenang-renang di dalam sungai yang jernih. Oleh itu, diharap agar semua pengunjung terus mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan. Okey, baik. Jadi, tulisan yang berwarna merah ini merupakan kata ganda. Tapi kita nak tahu apakah jenis-jenis kata ganda yang terdapat dalam teks ini. Okey, jadi kita lihat ke slide seterusnya. Okey, kita lihat. Sebelum saya terang lagi, kita tengok apa itu kata ganda ni. Okey, kata ganda ialah perkataan yang diulang atau digandakan secara penuh
separa, berentak dan berimbuhan. Okey, kalau penuh ni secara penuh lah dia ulang perkataan ataupun ayat tu diulang dengan penuh. Okey, tak adalah penambahan ke pengurangan ayat perkataan ke tak, dia sama je. Okey, kalau separa ni maksudnya separuh. Okey, dia ulang perkataan yang menggunakan separuh ayat saja. Dan berentak ni berirama lah macam ni. Mandi manda, lalu lalang, macam tu. Dan berimbuhan ni dia mempunyai imbuhan. Okey, kita tengok contoh dekat muka surat 28 tu. Pengunjung-pengunjung tidak dibenarkan memandu masuk kenderaan masing-masing ke hutan Lipur Bukit Wang. Jadi pengunjung-pengunjung, nampak dia ulang? Ada ke dia tambah imbuhan lain? Tak kan? Sama je. Pengunjung-pengunjung. Ikan-ikan. Nampak dia ulang penuh. Secara penuh. Tak adalah penambahan ke pengurangan ke separuh ke tak ada. Ikan-ikan. Contoh lain apa? Murid-murid. Guru-guru. Tu contoh kata ganda penuh. Okey, seterusnya tengok apa lagi? Kata ganda separa. Separa ni maksudnya separuh. Nampak dia ulang separuh saja. Contoh lain apa? Pepohon, berburung. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, surat 28 tu. Tengok, udara di situ semakin bersih dengan pepohon menghijau. Berburung dan rerama terbang dari dahan ke dahan. Nampak? Rerama. Rerama pun kata ganda separa. Jadi, dia bahagian kata ganda separa. Okey. Rerama ke kuda. Okey, itu kata ganda separa. Separa ni separuh. Seterusnya, kata ganda berentak. Berentak ni dia punya huruf vokal dia tu dia nak bunyinya nak sama. Okey, contohnya ataupun bukan huruf vokal dengan huruf konsonan dia hampir nak bunyi sama. Okey, mandi manda. Okey, dia berirama. Okey, mandi manda. Lalu lalang, riuh rendah, lintang pukang. Nampak? Jadi dia dipanggil sebagai berirama ataupun berentak. Gunung ganang, bukit bukau, kuih muih, segar bugar. Itu kita panggil kata ganda berentak. Okay, seterusnya yang terakhir kata ganda berimbuhan. Kata ganda berimbuhan ni adalah kata ganda yang mempunyai imbuhan. Contohnya bersama-sama, berbulan-bulan. Itu adalah salah satu contoh kata ganda berimbuhan. Jadi senang sahaja kata ganda ni. Baik, untuk mengukuhkan lagi pemahaman kamu, saya nak kamu semua buka buku aktiviti jilid 2, muka surat 27. Tanda dalam buku teks kamu, buku aktiviti kamu 27. Ni kerja sekolah kamu, muka surat 27, 29 dan 30. Muka surat 27 ni kamu perlu betulkan penggunaan kata. Okey, betulkan kesalahan penggunaan kata. Muka surat 27 ni cari tulisan yang dia hitamkan tu. Jadi kamu tukarkan dengan perkataan yang betul. Okey, muka surat 29 pula, semua buka muka surat 29. Bina ayat, kamu perlu bina ayat menggunakan kata majmuk yang telah dia diberikan. Dan muka surat 30 ni kamu perlu tulis kata ganda yang sesuai, kemudian perlu bina ayat. Senang sahaja. Jadi sekadar itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.